Yeah, I just pulled in at the store and I've got to grab just a few things, then I'll be home. We can go. Hey, yeah, talk to you later. Okay, see you. Bye. Hey, Kathy. Hey! How are you? Good, how are you? Good. I haven't seen you forever. I know, it's been way too long. Satu demi satu bayi-bayi dan kanak-kanak di seluruh dunia pastinya telah kita mendengarkan kes yang begitu menyayat hati, yang menyedihkan, di mana kerana kecuaian kita sendiri kanak-kanak ini dijadikan mangsa, ada yang sehingga meninggal dunia. Itu antara paparan video yang kita ingin tampilkan berkenaan dengan topik yang kita bawakan hari ini, betapa seriusnya situasi ini yang kita perlukan semua ibu bapa untuk betul-betul memberikan perhatian sepenuhnya. Betul, kita harus memberikan sepenuh perhatian ya kepada anak kita. Kadang-kadang kita bukan nak salahkan ibu bapa, tetapi disebabkan kealpaan itu menyebabkan akan berlaku sebarang kemungkinan yang akan terjadi. Dan mengikut statistik yang telah pun dikeluarkan sejak tahun 2018, 2019 dan juga 2020, terdapat 6 kes yang berlaku disebabkan kecuaian ibu bapa yang terus menyebabkan anak-anak ditinggalkan di dalam kereta. Betul. Dan terus membawa kepada kematian. Dan pastinya ini satu perkara yang kita fikir sebagai bapa kan tak patut berlaku. Kita pastinya tidak ingin perkara ini berlaku, tapi apakah sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya ada satu artikel ataupun rujukan yang menyatakan terdapatnya sesuatu yang dipanggil forgotten baby syndrome, di mana kita terlalu leka ataupun terlalu sibuk dengan kehidupan yang kita perlu lalui seperti pekerjaan dan sebagainya, sehingga minda kita tidak keluar, minda kita tidak dapat menumpukan kepada anak kita. Betul, kita bayangkan ini saya nak cuba lihat ya situasi kalau andai kata seseorang kanak-kanak tu ditinggalkan di dalam kereta. Ya. Kita tahu di luarnya suhu yang dicatatkan ketika berada dalam kawasan yang panas 30 darjah Celsius. Tahukah kalian sebenarnya situasi haba di dalam kereta 2 kali ganda akan berlaku. Contohnya di luar 30, di dalam kereta itu adalah 60 darjah Celsius. Kita bayangkan, contohlah kalau kita tertinggal makanan yang berada di dalam kereta, contohnya macam makanan seperti coklat. Ya. Coklat kalau kita tinggalkan pun jadi cair dan sebagainya. Bayangkan kalau manusia itu, lebih lagi kanak-kanak yang berusia di bawah 2 tahun, bagaimana agaknya mereka ingin mencapai piawaian untuk bernafas dalam keadaan seperti itu kan? Ya. Bapa kepada 4 orang anak, Encik Fetri Yahya. Bagaimana perasaan dan juga pandangan melihat situasi seperti ini setiap tahun? Ada saja kes macam ni, Fetri?
Dia, saya sebenarnya memang tak boleh tengok apa-apa yang berkaitan dengan anak dan saya mudah untuk mengimajinasikan wajah anak yang terperangkap itu sebab ini juga melibatkan kajian tentang kemanusiaan, kajian tentang sains dan banyak fakta yang menunjukkan bahawa kalau kita di suhu di luar katakan 40, tapi suhu dalam kereta boleh mencecah 2 kali ganda. Betul. Sehingga boleh mencecah 60 dan juga 80. Dan ini sangat luar biasa. Sebaik kita mematikan enjin kenderaan, suhu akan meningkat. Ditambah pula dengan haba yang terperangkap dan berbeza. Kalau kita membuat kajian sains, kalau kanak-kanak ini suhu badannya berubah lebih cepat. Betul. Sebab itulah anak-anak kita kena pantau. Kalau demam, ibu memang tak akan tidurlah. Sebab dia boleh membawa kepada seruk haba, kepada kepanasan yang melampau, dehidrasi. Dan juga yang paling kita risaukan ialah ia akan merosakkan otak sekaligus lah. Sebab bila mana berlaku kepanasan yang di luar jangka. Sebab itulah anak-anak yang demam panas kan ada yang berisiko jadi sebegitulah. Otak yang terganggu. Dan yang paling saya risaukan bila mana kita ni katakan seorang ibu yang menghantar setiap hari kan. Tiba-tiba ayah mengambil alih tugas itu dan bila kita berubah rutin kita akan jadi lupa. Sebab tak terbiasa dengan rutin berkenaan. Memang kita tak boleh salahkan ibu bapa sebab rutin dia kerja dan kalau anda memandu sebagai seorang ibu, seorang bapa, kalau anda memandu, apa yang anda bayangkan ketika memandu? Kita banyak nak fikir tentang kerja, tentang hutang, tentang itu dan ini. Kadang memang fokus kita hanya kepada rutin tertentu. Tak terbiasa ada anak di belakang. Tambah-tambah anak yang diam kan. Dan saya tak dapat bayangkan bila mana kita teringat di mana anak ataupun isteri telefon, anak okey ke? Tiba-tiba perasaan itulah satu perasaan yang luar biasa dan kita tak dapat bayangkan beban perasaan yang ditanggung oleh seorang bapa ataupun seorang ibu yang teringat anak rupanya tertinggal dalam kereta. Ini satu musibah perasaan yang di luar dugaan. Tapi hari ini kita akan memberikan ilmu pada anda. Kalau misalnya kata berlaku dan apakah teknik-teknik yang boleh membantu untuk menyelamatkan saat ini kita terlupa. Adakah dengan membuka sikit ruang tingkap itu, ada pengudaraan itu akan membantu. Kita akan bersama dengan pakar pemanduan untuk berkongsi. Kalau anda ada pengalaman, ada cerita, ada tips yang bagus, boleh kongsikan bersama kami di Facebook MHI sebab satu tindakan boleh menyelamatkan nyawa. Baik, betul. Itu ada yang kita harapkan sebab kita tak mahu lagi perkara sebegini berlaku. Sebab kadang-kadang kita dah ingatkan kepada ibu bapa supaya kita lebih cakna, lebih kita berwaspada. Tetapi akan ada peristiwa-peristiwa yang berlaku juga. Itu yang kita tidak mahukan. Tetapi hari ini kita akan bawakan seseorang yang begitu pakar sekali. Andai kata kalau kita ternampak ada kejadian itu berlaku di persekitaran kita, bagaimana caranya untuk kita menyelamatkan nyawa seseorang. Dan juga banyak lagi langkah kecemasan sebagainya. Pasti kita akan lihat dulu apakah yang tertera di akhbar utama. Kita mulakan dengan berita harian, Fatri. Baik, hampir 1 juta penjaja tepi jalan akan dibantu, yang mana majoritinya golongan B40 di seluruh negara akan mendapat pembekalan ataupun pembelaan dan bantuan kerajaan menerusi beberapa langkah strategik yang akan dilaksanakan menerusi kerjasama Perbadanan Usahawan Nasional Berhad UNB, UDA Holdings Berhad, Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun dan pihak berkuasa tempatan. Ini langkah yang penting untuk membantu mereka yang miskin yang hanya bergantung kepada pendapatan di tepi jalan. Dan minta maaf kalau saya dapat menyorot kembali kisah Asri Janggut tetapi bukan dalam konteks yang jenayah, dalam konteks kesukaran untuk mendaftarkan perniagaan. Kadang-kadang susah sangat untuk mendapatkan lesen bagi golongan yang berniaga di tepi jalan. Tidak ada SOP yang jelas, yang tetap. Ini akan juga saya harap dipermudahkan selain daripada bentuk bantuan. Kadang memang ada kerangka untuk memberi bantuan kewangan, tapi dari segi SOP pendaftaran itu agak complicated. Dan memperincikan inisiatif berkenaan yang diperjelaskan di Dewan Rakyat sebelum ini, Menteri yang berkaitan mengatakan bahawa satu jawatankuasa akan turut ditubuhkan bagi menyelaras usaha dengan kerajaan negeri. Sebab mungkin di lain PPT yang mengendalikan itu, mungkin lain SOP yang telah pun digerakkan. Apa kita harapkan ini akan membantu peniaga kecil untuk lebih mudah mendapatkan keuntungan dan hidup sukses dan mampu untuk menampung perniagaan, terutama di kawasan bandar. Walaupun mereka ada pendapatan tetap, tapi masih terdiri miskin bandar yang harus dibantu. Okey, itu dah di berita harian. Selanjutnya, bercakap berkenaan yang miskin bandar ataupun mereka yang pastinya dalam keadaan yang memerlukan, kita melihat pula bagaimana keluarga dapat meneruskan pematuhan SOP dalam keadaan mereka masih dalam kekangan wang ataupun situasi yang ketat. Di halaman utama New Straits Times, easing the burden. Primary school pupils are allowed to wear reusable face shields to school so their families can save on disposable face masks. The government is also looking at lowering the price of masks to less than RM1 per piece. It is said here,
that the previously proposed pupils used face shields as cost of using new mask for families despite the drop in price to RM1 per piece. They still find it quite expensive, and after discussing it, the ministry agreed to allow children under 12 to use face shields. It will be better if they wear face shields in addition to face mask. Apa yang dikatakan di sini adalah pastinya murid ataupun pelajar yang di bawah usia 12 tahun boleh menggunakan pelindung muka. Ini menjadi salah satu cara kerajaan untuk meringankan beban keluarga, kerana pada mereka ada keluarga yang masih melihat harga RM1 bagi pelitup muka itu agak mahal. Jadi dikatakan juga pelindung muka ini adalah harganya 3 hingga RM5 dan boleh digunakan selama beberapa bulan. Jadi kalau kita membuat peniraan di situ, pastinya akan memberikan satu bantuan yang cukup besar bagi keluarga yang sangat-sangat memerlukan. Kita ingin kongsikan juga sebenarnya antara nombor yang telah kita lihat semalam, terutamanya dalam kita melihat nombor COVID-19. Semalam sahaja terdapatnya satu perubahan di mana satu sekolah rendah di Kedah diarahkan tutup berikutan 5 kes COVID-19 dikesan membabitkan murid sekolah yang juga dari kluster Tawar. Seperti yang dipaparkan di kaca TV anda, 11 kes baru dan pastinya jumlah kes aktif pada ketika ini adalah 189 dan 6 kes sembuh. Walaupun kita melihat sedikit pengurangan berbanding dengan minggu lepas, tapi ia masih 2 digit dan 9 adalah kes tempatan dan 2 lagi kes import. Apa yang merisaukan adalah ini membabitkan pelajar, murid. Dan dikatakan sebenarnya murid yang terkena jangkitan ini adalah disebabkan ibu bapa yang mungkin mendapat jangkitan itu dan tidak mempunyai sebarang simptom. Jadi itu yang kita risaukan kerana kealpaan kita barangkali kita menyebabkan anak-anak kecil, anak muda yang memurid di sekolah terkena jangkitan wabak COVID-19 ini. Ya, betul-betul. Tapi apa yang mungkin saya boleh kaitkan juga apa yang Sofia katakan tadi berkaitan dengan pelitup muka di sekolah itu. Betul lah apa yang Sofia katakan tadi sebenarnya. Ianya melibatkan kos. Bayangkan kalau ibu bapa tu mempunyai 5 orang anak yang berada di sekolah, bayangkan kalau RM1, 5 orang dah RM5. Satu hari kali dengan 5 dah RM25. Kali dengan sebulan dah beratus-ratus kan? Setiap hari. Tapi pemakaian pelindung muka itu pun kita kena tahu juga macam mana caranya untuk kita disinfeksinya, bagaimana cara pembasuhannya, bagaimana itu pun kita perlu tahu juga SOP-nya. Baik, daripada perkembangan berita ini ada sedikit laporan kluster COVID-19 yang telah pun tamat dan difahamkan juga. Terus saya nak kaitkan ada tempat di mana yang kita tahu bahawa terdapatnya kawasan Temco yang telah pun ditamatkan hari ini. Tetapi sebelum itu saya nak kongsikan yang menarik di muka hadapan Harian Metro, pelbagai berita yang telah pun dipaparkan di sini, antaranya guna kontena berisi peralatan sembahyang. Beras bikin ragu. Pihak berkuasa mengesan kewujudan beras super import diseludup dari India yang dipakejkan bersama peralatan sembahyang untuk kegunaan rumah ibadat bukan Islam dan restoran yang diragui kebersihan serta status halalnya. Lebih membimbangkan, beras berkenaan mendapat permintaan tinggi di pasaran negara ini terutama ketika musim perayaan. Okey. Dan saya terus saja nak memilih topik ataupun berita yang telah pun dipilih oleh penerbit. Terus saja di muka surat 6, berita berkenaan dengan COVID-19 di mana Temco di Perlis. Kita tahu bahawa kawasan PKP diperketatkan bersasar secara pentadbiran Temco di Kampung Sanlang dan juga Kampung Tanah Timbul Perlis serta 4 mukim di Kubang Pasu dan Padang Terap Kedah ditamatkan bermula pada hari ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan dibuat selepas mengambil kira tiada kes positif baru dan semua penduduk di kawasan berkenaan sudah pun menjalani saringan COVID-19 oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan beliau berkata KKM sudah pun menyaring 1,397 penduduk di kampung berkenaan serta lebih 7,000 penduduk di Kubang Pasu dan juga Padang Terap. Okey, itulah dia. Kalau kita lihat dia, Temco di Perlis dan juga Kedah telah pun ditamatkan. Baik. Okey, kita tahu bahawa kalau sebelum ini Sofia dan juga Petri dan juga penonton, kalau kita nak pergi menunaikan solat, tidak kiralah ya, di surau maupun di masjid, antara SOP yang telah pun diberikan, kita harus membawa sejadah. Itu diwajibkan. Sesiapa yang tidak membawa sejadah tidak dibenarkan masuk sama sekali. Ya, kalau sebelum ini. Tetapi bukan hanya sejadah. Apa? Maksud saya sejadah itu mesti sejadah yang betul. Bukan kain yang lebar ke, kain pelingkat ke. Sebab saya sendiri pernah dihalang masuk sebab membawa kain memang sejadah tapi nipis tapi tak dibenarkan masuk. Betul. Mudahlah saya cakap elok-elok, okey, dibenarkan masuk.
Tapi bab-bab pelitup muka memang tak ada sebarang kompromi. Petugas masjid ni saya puji. Boleh tak kita beri pujian kepada petugas masjid yang sangat-sangat dedikasi, committed dan bertegas. Okey, Cuk. Okey, tadi nak sambung kan? Itulah, dan jadi maknanya bermula hari ini sebenarnya kalau anda yang mungkin dah pergi ke Masjid Surau, kalau tak ada sejadah boleh juga dibenarkan masuk sebab sebelum ni mereka yang tak ada sejadah tak dibenarkan masuk sama sekali. Okey, jadi lepas ni tak perlu untuk bawa sejadah tapi digalakkanlah. KKM menasihatkan, digalakkan kepada anda yang nak menunaikan solat, terutama sekali solat Jumaat lah, bawalah sejadah sendiri. Dan dalam pada itu juga, kalau sebelum ini, warga asing tidak dibenarkan sama sekali untuk menunaikan ataupun pergi ke surau maupun di masjid. Bermula 1 September nanti, dibenarkan warga asing untuk menunaikan solat. Saya orang Eropah banyak kacukan. Kategori warga asing ke? Sebab itulah kita lihat memang tak ada langsung warga asing sebelum ni. Yang marah-marah seperti saya tengok ada selebriti yang bukan Malaysia lah. Tapi tak apa, kita hanya mengikut SOP dan banyak negara pun memang macam tu. Ada lain-lain negara lain punya SOP yang ditetapkan. InsyaAllah hari ini kita akan dapat imarahkan kembali. Cuma datang awal ke masjid lah sebab pada pukul tertentu bila dah penuh memang tak dapat masuk lagi. Sebab kita masih lagi memastikan penjarakan itu ya. Ya. Okey, di utusan ada akaun TikTok. Bagi anda yang mengikuti perkembangan TikTok, bagaimana dikatakan di sini, di Utusan Malaysia, pengendali TikTok memaklumkan bahawa pihaknya akan mencabar keputusan pentadbiran Presiden Donald Trump di mahkamah selepas menyekat aplikasi video popular dari China itu atas dakwaan ancaman kepada keselamatan negara. Dan pastinya hubungan China dan Amerika Syarikat tegang selepas Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Ogos lalu yang memberikan tempoh selama 45 hari kepada warga Amerika Syarikat untuk berhenti mengadakan urus niaga dengan syarikat tersebut. Ini yang menjadi kekhawatiran antara dua negara ini, negara yang cukup besar ini. Satu mengatakan bahawa aplikasi ini akan menyebabkan informasi segala data peribadi, data rakyat dan sebagainya disalurkan kepada negara tersebut. Dan ini adalah salah satu yang boleh dibawa ke mahkamah, yang akan dibawa ke mahkamah. Dan pastinya telah pun kita dengar banyak pergelutan di sini sejak awalnya, dan ini antara tindakan yang akan diambil oleh sebab China daripada sendiri. mereka membeli daripada Musical.ly, transaksi itu bernilai lebih 1 bilion US dollar. Jadi sekitar 4.2 bilion ringgit, memang menjadi sensasi global. Dan hari ini siapa yang tak ada TikTok mungkin akan ketinggalan pada masa depan. Ya, sebab orang ingat dia hanya tentang golek menari saja, tetapi ia banyak aspek sebenarnya dapat kita dapat daripada TikTok ni, masakan semuanya. Tapi itulah di sebalik mungkin itu mereka melihat teknologi ini juga kadang-kadang menjadi pencuri kepada maklumat yang dibimbangi menjejaskan keselamatan sebuah negara. Tapi itulah mungkin itu pemberian US yang diterajui Donald Trump, tapi mungkin ada pihak yang menentang. Dan apakah ini akan mencetuskan lagi konflik berpanjangan seperti ini? COVID-19 menjadi banyak teori konspirasinya. Apakah lepas ini TikTok juga akan dipolitikkan sehingga mencetuskan tegangan yang tidak pernah sudah antara US dan blok China? Walau apa pun, kalau kita yang ada dekat Malaysia ni, setiap individu tu saya rasa dah mempunyai akaun TikTok masing-masing. Dan kita tahu TikTok ni kita sendirilah macam mana caranya untuk kita mengaplikasi TikTok itu dengan cara kebaikan maupun keburukan. Sebab saya ingat lagi awal-awal kewujudan TikTok menular di Malaysia ini, ramai juga di antara kita yang kecam TikTok ni membazir masa dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, ada juga yang menggunakan aplikasi TikTok ni untuk menjana pendapatan mereka dan juga untuk memberikan sebarang informasi maklumat tentang apa saja yang berlaku di persekitaran kita melalui aplikasi TikTok itu. Okey, baik. Saya akan cuba buat satu. Kandungannya yang ilmiah lah. Ada orang tengok ke kalau saya buat yang ilmiah? Saya tengoklah, saya tengok. Okey, terima kasih. Baik, kita balik lagi perkongsian. Pastinya setiap hari kita akan ada satu perkongsian yang cukup bagus untuk anda semua. Inilah cerita Bulan Merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah Jabatan legenda yang menjadi rujukan dan sebutan sebab ia bukan hanya tentang Malaysia, malah membawa Malaysia ke peta dunia ataupun Asia khasnya yang telah menaikkan nama negara. Kita berujuk kepada Datuk Rabuan Pit yang mana kepantasannya sukar ditandingi
segmen cerita mereka pagi ini kita bawakan kepada anda Raja Pecut Asia Datuk Rabuan Pit yang memenangi pingat emas secara pecut 100 meter dengan catatan masa 10.68 saat di Sukan Asia New Delhi, India pada 1982. Dan pada zaman kegemilangannya, Datuk Rabuan Pit terus mengguli pentas Asia dan Sukan C sehinggalah kecederaan menghadkan prestasinya pada tahun 1985. Penghormatan negara buatnya adalah gelaran olahragawan negara sebanyak 2 kali pada 1980 dan 82 sekaligus mengukir statusnya sebagai legenda sukan negara. 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Tapi baru-baru ini beliau kita difahamkan telah pun menjalani satu prosedur yang dinamakan angiogram. Kerana sebelum ini telah pun mendapatkan simptom-simptom seperti sesak nafas dan sakit dada. Itu yang kita risaukan sebenarnya walaupun kita dalam keadaan yang cukup sihat, yang cukup fit sepanjang umur kita, tapi apa daya kita bercakap berkenaan dengan kesihatan yang sentiasa perlu dijaga. Dan beliau pada ketika ini telah pun dimasukkan ke Hospital Kuala Pilah selepas menunjukkan simptom sakit serangan jantung. Baik, kita doakan semoga Dato' Rabuan Pit diberikan kesihatan ya, dan sebelum sebenarnya kewujudan atlet seperti zaman sekarang ini, zaman-zaman muda-muda sekarang ini, mereka lebih mengenali Khairul Hafiz Jantan. Siapa lagi sebelum ni? Wasim Jambek kan, itu antara olahragawan yang telah pun menjadi salah seorang daripada pelari pecut di Asia. Ya dulu, sebelum Datuk Rabuan Pit, ini sebab saya pun minat sukan juga. Saya ingat dulu sebelum Datuk Rabuan Pit, nama yang dikenali juga Tan Sri M. Jagatissan. Betul. Kalian dengar? Okey, itu antara olahragawan yang harus kita ingat sampai bila-bila. Catatan masa 10.68 saat. Saya rasa waktu ketika itu Datuk Rabuan sendiri kata waktu ketika itu catatan masa itu adalah yang terpantas waktu sekarang itu. Tapi ikut peredaran zaman sekarang ini, masa itu mungkin akan bawah lagi, di bawah 10 saat. Tapi saya rasa itu telah pun memberikan satu pengiktirafan yang bagus juga untuk negara kita. Adakah genetik mainkan peranan untuk lari laju? Betul. Contohnya berkemungkinan kalau juga pelari kulit hitam nampaknya lebih laju ya. Ya. Okey, dan hari ini saya membaca juga banyak cerita tentang kenangan kita dalam sukan sini. Ramai jago yang perlu kita lahirkan lah dengan teknologi. Mungkin ada negara yang sebelum ini memang tak menyerlah. Macam contoh kita ambil seperti Thailand, Vietnam kan, tiba mereka meningkat maju dalam prestasi sukan C. Mungkin ada latihan yang konsisten ataupun teknologi yang pemakanan kan, mungkin dapat kita kaji selanjutnya. Okey, kita tadi sempat bertanya tentang Tan Sri. Mungkin dah pada zaman tu memanglah persaingan sangat sengit. Betul. Yang melibatkan pelari dari Korea dan sebagainya. Okey, itu inilah nombor 61 yang menggegarkan rantau Asia. Sebut nama je orang akan ingat memang olahraga. Betul. Kalau tanya dekat mak ayah kita, ini antara nama-nama yang sering diingatilah. Suatu ketika dahulu merupakan antara pelari pecut negara. Adakah kita perlu kembali turun ke kampung-kampung daerah untuk cari pelari pecut ni? Kadang-kadang di situlah lubuk kan. Betul. Macam mana Jamaika mencari pelapis dalam sukan mereka, sukan lari terutamanya. Jadi semoga ada usaha yang keras. Sebab kita harapkan kadang-kadang mungkin ada yang di sekolah tak menyelah. Tapi lepas tu ada prestasi, kejayaan, teknologi, makanan dan sebagainya membantu untuk melonjak ataupun berlari lebih laju untuk mendapat pingat di pelbagai sukan yang prestige. Okey. Baik, Sofia tak pernah lari masa zaman sekolah? Tidak. Saya pastinya kita mendengar nama-nama ini adalah nama yang pastinya disebut-sebut sejak kita kecil dan mereka lah antara legenda yang akan sentiasa kita ingati sampai bila-bila pun, kerana kita akan sentiasa melihat sejarah kita untuk mengetahui bagaimana cara untuk kita memperbaiki untuk hari-hari atau tahun yang seterusnya. Dia sebut rindukan terlibat Nur Hilman Majid, G. Shanti, Lukamzi, ramai lagi pelari yang pernah kita jadikan kenangan dalam sukan. Baik, ada berapa lagi pengubah yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda? Okey, silakan Sofia. Saya bukan dulu. Baik, kita akan mulakan dengan war-war Maggie. Kalau anda ingin mencuba sesuatu yang baru, boleh membina keyakinan diri. Ramai yang sudah kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Dan terima kasih untuk semua perkongsian anda. Maggie dengan kerjasama Women Will di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia untuk meningkatkan kemahiran anda. Jadi marilah daftar beramai-ramai sekarang untuk bengkel online wanita cukup berani di www.maggie.com/takkenal.
tak cinta. Ya, tak Ya. kenal maka tak cinta. Ha. Okey, seronoknya mesej baca sikit. Boleh, boleh. Kita terpaksa berkongsi lah kan pagi ni. Okey, itu yang Sofia kongsikan berita ataupun berkenaan dengan war-war Maggie. Okey, baik, ini dia. Kita tahu kalau sebelum ini Jom Heboh dilakukan di luar Ya. kan. Ramai orang datang kan nak Secara tengok live event kan? nak tengok personaliti TV3 kan, pelbagai acara yang telah pun dibuat, tetapi untuk wabak COVID-19 ini Jom Heboh telah pun berada dalam norma baharu ya. Kita terpaksa tengok di rumah sahaja. Baik, ini dia wara-wara Jom Heboh di rumah bersama Mac Delivery. Buat julung-julung kalinya, Karnival Jom Heboh dibawakan terus ke rumah anda. Okey. Dan apa yang lebih menarik, anda berpeluang untuk memenangi voucher dan wang tunai bernilai RM20,000 daripada McDonald's. Langkahnya cukup mudah. Ni kena ingat ni. Ambil gambar anda bersama dengan keluarga anda sambil menikmati juadah McDonald's di rumah dengan caption yang menarik. Kalau sebelum ni, Sofia, kita makan McD seorang kan. Tak ada ambil gambar kan. Tapi lepas ni kena ambil gambar bersama dengan keluarga. Lepas tu anda kena muat turun dekat Instagram anda. Jangan lupa untuk anda hashtag JHDR bersama Mac Delivery dan hashtag Merdeka bersama Mac Delivery. Dan peraduan ini bermula 25 Ogos dan tamat pada 30 Ogos. 25, 26, 27, lepas 30. 6 hari sahaja. Jam 6 petang. Pemenang akan diumumkan pada 30 Ogos jam 10.50 malam di TV9 dan 11.40 malam di TV3. Amat mudah sekali. Bermula hari ini. Dah boleh dah beli McDonald, makan bersama keluarga. Ini adalah tahun ke-18 Jom Heboh. Dan penerbit kita pun adalah Raja Jom Heboh yang menghiasi setiap Jom Heboh sejak 2003. Ya. Dan Karnival Jom Heboh kini hanya di rumah. Ya, keseronokan yang dibawakan kepada anda terus ke rumah anda dan tak perlu start enjin kereta, tak perlu keluar rumah untuk mendapatkan tawaran diskaun barangan menarik, berhibur dengan pelbagai aktiviti bersama artis dan berpeluang memenangi hadiah wang tunai. Nantikan Jom Heboh di rumah pada 29 dan 30 Ogos 2020 di TV9. Banyak revolusi yang berlaku dalam Jom Heboh ini bermula dengan show Heboh. Namun kita sangat fleksibel kepada apa jua arahan. Jadi Jom Heboh tetap sensasinya berterusan sehingga hari ini daripada lapangan yang menghimpunkan semua rakyat Malaysia. Okey, dan Dah berapa Jom Heboh dah sempat Fatri? 17. 17. Jom Heboh yang pertama. Kira sejak daripada awal lah kiranya. Sebab saya masuk P3 2003. Jadi tapi hujung-hujung lah. Masa tu saya ingat bulan 8 baru mula. Ya. Lepas tu setiap tahun pergi. Masa dulu semua negeri pergi. Dari Perlis sampai Sabah semua kita pergi. Sebab dulu MHI pernah live daripada Karnival Jom Heboh. Semua negeri tak ketinggalan kami pergi. Kenangan Jom Heboh. Kalau ada gambar, kirimkan. 18 tahun dulu, Afad umur berapa? 18? 18 dah. Okey, tapi itulah untuk edisi tahun ini kalian tak bolehlah nak bersua muka secara berdepan dengan Fitri Yaya kan? Ya, itulah saya nak kumpul semua baju koleksi Jom Heboh. Okey, baik kawan-kawan, kita ada satu perkongsian di mana dikongsikan oleh rakan kita yang menonton Malaysia hari ini. Ini perkongsian berkenaan dengan anak yang ditinggalkan di dalam kereta Elma Fiza. Elmi Hafiza, cadangan atau tips untuk diamalkan oleh ibu bapa supaya dapat mengelakkan anak tertinggal. Ini bagus ni ya. Nombor 1, kepilkan sekali apa-apa mainan kecil anak di kunci kereta. Oh, bagus tu. Letakkan barang-barang anak di sebelah seat pemandu supaya kita sedar sebelum keluar. Dan nombor 3, set reminder di telefon kita atau kerap hubungi pasangan bertanya tentang anak, terutama waktu-waktu awal bertugas. Dan paling akhir sekali, kekal tenang dan fokus dan tugasan harian agar tidak overload dengan tugasan. Saya rasa perkataan tu sangat betul lah dan dekat dengan hati kita. Kita terlalu memikirkan kerja dan sebagainya, kita lupa urusan keluarga, overload tu perkataan tu. Betul. Kadang-kadang kita yang perkara sebegini berlaku, kadang-kadang mungkin kita bukan mempunyai seorang anak. Mungkin ada 2-3 anak kan. Kalau seorang anak tu kita tahu okey seorang ni saja yang perlu kita jaga. Tapi kalau mempunyai lebih daripada 3-4 orang anak, mungkin agak terlupa salah seorang daripada antara mereka lah. Kita akan bermula perjalanan mengkaji ilmu ini bermula dengan pakar pemanduan dari aspek kereta ataupun kenderaan. Lepas itu kita akan berbincang aspek yang lain pula. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam MHI yang berilmu. Ya.
Kembali dalam MHI dan ini kita janjikan ilmu untuk kita semua. Betul. Sebab kadang-kadang kita lah tadi sibuk dengan pelbagai urusan kerja dan tadi sebut nak ramai kan. Ataupun tak perasan si kecil tu menyelit. Dan tertidur. Jadi kita pun tak dapat gambaran sebab kita hanya fokus. Kadang saya pun sendiri akui bila kita memandu kita kadang tak teringat apa pun. Fikiran melayang, fokuskan tentang kerja. Jadi ini masih terbaik untuk kita muhasabah dan dapatkan ilmu yang terbaik seandainya berlaku insiden yang tak diingini ini. Jangan kita ingat yang mana kita ni bujang, kita tak boleh nak menolong seseorang itu. Sebab kadang-kadang kita rasa, okey, ni ibu bapa saja yang mungkin kita perlu tahu cara untuk kita menyelamatkan nyawa anak-anak kita. Tapi kita ni yang belum kahwin, yang tak ada anak ni pun, kita perlu tahu juga bagaimana caranya untuk kita menyelamatkan nyawa kanak-kanak tersebut yang berada di dalam kereta. Kalau kita ternampak kanak-kanak itu berada dalam kereta terkunci, dalam keadaan yang sedar lah. Kan? Kalau misal kata dia tidur tu, kita nak kejutkan bagaimana. Kalau sedar tu macam mana caranya untuk kita nak membuat sesuatu lah. Baik, hari ini kita akan berkongsi ilmu dan pengalaman serta teknik yang perlu kita ada ataupun apa peralatan yang perlu kita sediakan sama ada untuk kita ataupun untuk orang lebih membantu mangsa yang terperangkap ini. Bersama dengan Cik Suhaimi. Ya, silakan. Pakar pemanduan. Dia semua ni banyak berkongsi tentang pelbagai tips lah tentang kereta sehingga daripada tak boleh start enjin sehinggalah kepada masalah di lebuh raya. Okey, hari ini kita nak fokus kepada mangsa ataupun anak kecil yang terperangkap dalam kenderaan. Baik, Cik Suhaimi melihat mana perkara ini macam mana? Sebab kurang persediaan atau pengetahuan ke macam mana? Yang sebenarnya nasihat ni dah lama dah kita ceritakan, kita bentangkan apa yang berlaku pada anak-anak kita yang terlupa dalam ni. Bukan sekadar di Malaysia, sama juga di negara-negara lain pun pernah berlaku macam tu. Dari pandangan saya, the parent must be alert all the time. Apa benda yang patut kita ada dalam kenderaan menandakan kita tak lupa dengan anak kita yang ada di belakang. Selalunya, ada yang berkongsi tip, kita tak tahu tip ni apa betul tidak. Sentiasa pada cermin ni, sentiasa ada bukaan untuk aliran udara masuk. Betul. Sebab berbeza kan, Sabi, kalau di suhu ketika di luar 40, dalam kalau dipadamkan perintah enjin tu memang akan jadi lebih panas kan? Betul. 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 Okay. Betul. Kalau seelok-eloknya pasal apa? Dia panggil door visor. Bila ada door visor kat sini, automatically benda tu kita turun, orang tak nampak pun cermin itu turun. Okey, jadi kalau kita turun maknanya udara ada masuk dalam. 1, 2, 3, 4 udara ada. Macam ini ada visor, nampak? Boleh ada visor. Kita boleh turun tak ada orang nampak pun cermin dia ni turun. So membantu dari pernafasan. Ya, mungkin ianya membantu sedikitlah untuk pernafasan kadang-kadang tersebut. Tapi tadi Fitri dah menyentuh berkenaan dengan perubahan suhu di dalam kereta. Kita ada satu bingkisan khas disediakan untuk kalian. Jom kita saksikan. Saban hari berlaku peningkatan kes berikutan dengan kecuaian ibu bapa yang meninggalkan anak mereka di dalam kereta. Dan berikutan dengan itu, kru penerbitan MHI akan melakukan eksperimentasi berkaitan dengan bagaimana perubahan suhu di dalam kereta dalam tempoh masa 10 minit. Jadi dengan itu, kita memerlukan alat ini yang kebiasaannya hanya untuk menyukat suhu badan kita. Tetapi ada juga tetapan yang membolehkan dia menyukat suhu keadaan di dalam kereta ini. Jadi jom kita saksikan suhu dalam masa sekarang ini sekitar jam 1.40 tengah hari. Baiklah, 10 minit telah pun berlalu dan sekarang ini kita akan saksikan bagaimana perubahan suhu itu berlaku dalam tempoh yang telah kita tetapkan sebentar tadi. Sepanjang 10 minit telah berlalu, perubahan meningkat dari 40 darjah sebentar tadi ke 50 darjah sekarang ini. Jadi bayangkan saudara, bagaimana keadaan anak-anak anda yang berada di dalam kereta yang telah pun ditinggalkan dalam kereta pada ketika itu dengan suhu yang telah pun meningkat dalam masa 10 minit sahaja. Berpeluh dah tu, la ilaha illallah. Okey, perbezaan suhu bila enjin dimatikan dalam
masa yang singkat dalam cuaca yang membahang, memang berlaku perubahan yang mendadak terhadap suhu di dalam kenderaan itu. Bayangkan tadi 10 minit 10 minit sahaja peningkatan suhu tu hampir 12 darjah Celsius. Bayangkan kalau kita tinggalkan anak kita tu kan berjam-jam lamanya, bagaimana peningkatan suhu tersebut ya. Okey, apa lagi tips yang berguna Cik Suhaimi? Ya. Dalam masa kita yang agak singkat ini, apa yang paling utama dia? Paling utama sekali kita macam kita pergi mana kedai-kedai aksesoris ni, dia ada jual stiker children on board. Dia orang selalu belakang beritahu pada orang anak dia ada kat dalam. Tapi kenapa kita tak taruh kat depan menandakan children on board? Mana dia selalu ingat anak dia ada di dalam. Ya. Maknanya itu alert for you to tell you that anak aku ada di dalam. Dan lagi satu, apabila kita bawa anak kita yang kecil-kecil ni, cucu ke apa ke, kita jangan taruh kat belakang. Bucket seat ni taruh ke depan. Jadi kita tahu yang kita sebelah kita ni siapa. Kalau kita letak kat belakang, kita kadang-kadang terlupa. Itu sebabnya. Okey. Dan Encik Suhaimi, kes ini bukan hanya melibatkan anak ataupun cucu kita, tapi pemandu van sekolah ya, yang pernah tak perasan ada pelajar yang tidur dekat belakang tu. Okey. Apa mungkin alat ke apa yang membantu, yang mengesan kehadiran kita tak boleh nak memang cakap. tak dapat, Tapi kalau kita pergi ke, kalau kereta ni kalau tertutup terus, haba dia takkan keluar bila panas. Okey, tapi ada satu gadget yang kita letak dekat cermin. Dia kena matahari, dia keluarkan haba panas kat dalam. Oh, okey. Ada dua dekat aksesori kedai memang ada. Kalau orang tahu benda tu, sentiasa kita letak sebelum kita masuk kereta, benda tu sudah buang. All the time dia buang dia punya haba. Ada jual. Nak taruh satu ke dua ke boleh. Tapi dia ada ruang lah dekat sini. Macam sekolah mandu pun kemungkinan kereta tu bas tu tak ada aircon. Betul. Okey, bila tak ada aircon, budak ni terlampau mengantuk ke tak perasan. Jadi macam mana dia tutup pun benda tu mengeluarkan haba panas kat dalam. Ada satu gadget yang ada dijual di aksesori. Pemilik kenderaan sendiri kan. Betul. Mungkin ataupun kita pun mentaliti bila masuk kereta ada anak sentiasa repeat kan. Okey, elakkan mendengar muzik, elakkan berhayal, dan bagi orang luar yang ternampak serta ada nampak anak meronta-ronta ataupun mengetuk pintu. Okey, kita sebagai orang awam yang lalu lalang kan, apa peranan yang dapat kita mainkan? Okey. Nombor satu, automatically Okey, di belakang Afad sebenarnya ada contohlah replika anak kecil. Ada kerusi bayi kat sini. Okey, kita nampak, kita akan tengok mana dia punya parent dan sebagainya. Kita cakap ataupun alert ke bagi tahu siapa. Kemungkinan kita tak tahu mana parent dia. Jadi apa perlu kita bantu? The only thing kita bantu adalah dengan cara pecah cermin saja. Okey. Kalau kita ada kunci pun tak boleh bukan kereta kita. Betul tak? Okey. Cuma cara dia kita kena break the glass. Bila kita break the glass, maknanya pun susah juga. Nak pecah cermin disebabkan apa susah? Sebab apa? Kerana cermin ni dulu cermin kalau kita ketuk dia shattered, habis pecah. Sekarang ni laminated screen dia panggil. Laminated screen dia ada dua lapis. Dalam tu ada filem kat dalam. Jadi kita nak pecah pun kadang-kadang susah nak pecah. We have to use, katakan boleh jadi hammer yang besar ke ataupun benda-benda yang tertentu. Kalau kita beli, kadang-kadang ni ada gadget yang kita beli macam power bank, dia ada to break the glass. Ambil pom mentak dia boleh pecah. Jadi persediaan orang yang nak membantu tu dia mesti tahu macam mana kita nak pecahkan cermin ni. Dan mana kita nak pecah. Macam depan ke, anak dia ke sini, atau sini ke, kita tak boleh sini. Sini kena anak kena pada anak dia. Kemungkinan kita pecah sebelah sana. Kalau pecah sebelah sini, kemungkinan dia shattered kena anak tu juga. Maybe dia ada side of the cermin. Tapi jadi, ada orang cakap kalau nak pecahkan cermin tu, pecahkan cermin dekat pengunci sebab nanti kita senang nak tarik penutup kunci. Itu kalau kunci tu tak ada macam mana? Betul juga. Dia pecah, you mesti nak buka, dia kena telak tangan, kemudian kena gunakan manual dia tu buka. Jadi kena pecahkan semua jugalah kan? Kena pecahkan semua juga. Because apa? Kalau kunci tu ada dalam, aircon dah berjalan. Okey. Tak panas pun. Tinggal lagi dia boleh dia hayal, dia tidur dan sebagainya lah. Betul tak? Tapi sekarang dah panas haba dia. Kunci mesti tak ada kat dalam. Betul juga. Jadi peralatan yang perlu ada pada semua jenis kereta apa? Semua orang perlu ada peralatan ni dalam kereta. Dalam peralatan ni untuk persediaan untuk break the glass yang sebenarnya. Break the glass, kita ada spark plug satu pun okey. Pasal penghujung spark plug tu dia tajam. Kita ambil dia boleh pecah spark plug, ataupun kita ada hammer pun boleh, tapi kemungkinan makan masa lah untuk pecahkan sebab dia ada dua layer. Dia ada dua layer. Okey. Tapi kalau macam orang pandai lain cara pun ada.
Lain cara kalau dia orang pandai mekanik, dia tahulah. Macam kereta sekarang ni semua pakai alarm lock. Betul tak? Okey. Cara dia kalau kita pandai, kita kena cari kabel dia kat mana. Kabel tarik, buka bonnet, buka bateri, cabut bateri keluar, lepas tu pasang balik bateri, pang, dia naik sendiri. Tapi kena ada orang yang pandai. Kalau orang yang tak pandai tak boleh. Betul. Tapi kalau kita berada dalam keadaan yang cemas, saya rasa kan, pecah ke cermin je rasanya. Betul, Itu pecahkan kan. cermin. Tapi kalau cermin depan tak susah juga cermin depan? Lagi kuat dia punya laminated screen tu kat depan tu. Sebab kadang ada juga yang cuba untuk kempa empat ni tak boleh pecah. Jadi mereka cuba untuk pecahkan mana yang cermin yang boleh. Betul. Depan, belakang semua Betul, kan. betul. Tapi kadang-kadang tengok apabila kita nak melakukan sesuatu tu, kadang-kadang orang terfikir cermin belakang ni lebih mahal pada cermin depan ni. Pasal dia quarter glass. Betul. Jadi dia nak demo apa-apa tak? Misal katakanlah berjaya dah ni. Contoh peralatan yang mungkin Cik Suhaimi nak tunjuk yang betul-betulnya ada di dalam kereta? Saya alat normal yang selalu orang ada lah dalam kenderaan. Okey. Ini yang perlu kita ambil tahu juga ya. Sambil cari bahan tu, saya kan kita buat macam habit. Bila kita dah keluar kereta, kita round. Tengok. Apa ada? Kadang-kadang Lalunya dalam kereta kita tak adalah bawa hammer, bawa apa, kita adalah tool macam ni. Ini peralatan yang biasa ada kat dalam kereta kan, Cik Suhaimi? Jadi benda tu kita boleh gunakan. Apa plug mana kita ada. Okey, banyak peralatan Cik Suhaimi buat ni. Okey, sambil itulah saya nak berkongsi tadi Fat. Ya. Bila dah kita dah kunci kereta. Dah kunci kereta, terus pusing. Menonong macam tu je. Kita pusing tengok apa yang ada di belakang, apa yang tertinggal. Itu akan membantu kita buat yalah pemeriksaan terakhir lah. Okey, pemeriksaan terakhir sebelum kita keluar meninggalkan kereta. Okey, kita ada tool. Kita ada consider benda ni besi lah. Besi kita gunakan untuk break the glass. Sama ada kita pakai jack ke, sama ada kita pakai ni ke. Kadang-kadang belum pasti lagi kita boleh pecah benda tu. Betul. Okey, macam spark plug macam ni. Kan? Kita ada dalam kereta. Ada jenis yang boleh buka. Spark plug. Ada jenis spark plug ni yang tajam, dia boleh buka kepala ni. Benda tu tajam kat depan. Itu boleh membantu. Yang kalau yang macam ni tak Yang boleh ini lah. tak boleh pasal ini dia punya tu tak boleh. Dia kena ada satu yang boleh buka. Dia ada skru kat depan tu. Itu boleh membantu. Okey. Pasal apa? Kita nak dia punya point kat mana. Bila kita dapat dia punya point kat mana, then baru boleh kita bantu dengan benda yang lain. Pasal apa dia dapat dia punya break. Dia punya where is the point to break the glass. Okey. Glass macam ni dia tinted, dia tinted, tambah pula tinted. Bila tinted tebal, dia mengurangkan kepecahan. Itulah dia. Itu banyak yang tinted juga. Yang tinted pun susah betul. Dia ada filem kat situ extra. Ya. Okey. Dulu punya cermin lain, dia bukan jenis shattered. Tak ada pelapik apa tak ada pelapik dalam tu, cuma pecah saja. Senang nak pecah Tinted, kan. dia panggil apa? Mungkin kalau kita nampak kecemasan kita pun automatik akan ada adrenaline rush kan. Sebab tu kita pun kalau yang tak kuat pun boleh je pecahkan kan. Saya pernah nampak mereka nak pecahkan cermin ni, mereka ambil batu yang ada dekat jalan tu, mereka baling cuba untuk pecahkan cermin ni lah. Betul. Tapi ada juga kalau kita lihat mereka ni memilih cara untuk memecahkan cermin hadapan sebab dengan ceritanya cermin hadapan ni ada insurans. Bagaimana Cik Suhaimi melihat perkara ini? Okey. Betul juga insurans ni cover insurans, tapi ada juga kereta yang tak cover insurans. Which is important now? The life or the insurans? Betul. Dia important, mestilah kita tengok kita punya lah apa yang terjadi budak yang kita nak tolong tu tadi. Betul tak? Jadi Bang itulah untuk memberikan pemudaraan yang pertama tu lah. Bila pecah sikit mungkin itu akan membantu. Apabila dah kadang tinted pun sekalipun dia macam nampak lubang-lubang kecil kan. Lepas tu mengambil lah kayu ke apa jadi dapat suat tangan pun jadilah. Kalau boleh dah pecahkan shattered sampai keluar bawah, baru kita selop kita punya tangan. Kat dalam kita no point dah, kunci itu bukan ada di dalam. Pasal apa mak bapak bawa kunci pergi. Baik. Pun ini itulah dia, kita kena mengubah sistem hidup kita, mentaliti, cara berfikir, cara untuk kendalikan kenderaan, apa pengisian dalam kenderaan. Itulah dia, sebab bila melibatkan kepanasan anak kecil yang tak dapat berfikir, memang ia satu musibah yang tak dapat kita bayangkan. Tapi kita mampu berusaha dan membuat persiapan yang terbaik. Kalau bukan untuk kita, tapi juga mungkin untuk orang lain. Betul. Barangkali kita ni menjadi penyelamat kepada nyawa yang tak berdosa. Kalau kita tengok kanak-kanak yang berada dalam kereta ni dalam keadaan yang sedar, kan, senang untuk kita berkomunikasi kan. Tetapi kalau berada dalam keadaan yang tidak sedar, tidur dan sebagainya, itu yang merisaukan kita. Jadi pelbagai cara harus kita lakukan untuk kita memecahkan cermin kereta ini dengan menggunakan peralatan yang ada dalam kereta.
Tapi apa yang kita takutkan selepas kita mungkin tidak ada cara untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu, kadang-kadang mungkin anak-anak kita ni bila dah selamatkan, kadang anak kita ni berada dalam keadaan trauma, kan, dehidrasi, stroke haba dan sebagainya. Bagaimana mungkin caranya dalam proses itu ketika dia mungkin nyawa ikan dan sebagainya, mungkin ada doktor yang dapat membantu untuk SOP ataupun first aid yang membantu. Okay, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Suhaimi memberi maklumat dan kita sama berbincang hari ini topik yang penting di MHI. Ya, terima kasih. Saya nak ucap selamat hari jadi pada anak saya, Anis Nazira. Happy birthday to you. Terima kasih. Baik. Ilmu seorang bapa, okey. Kita jumpa lagi selepas ini. Okey. Terima kasih. MHI. Right. Peka dengan perubahan rutin anak. Letakkan barangan milik anak anda di tempat yang mudah dilihat. Tapi pastikan ia tidak menghalang pemanduan. Dan barangan anda pula letak di belakang. Gunakan cermin pandang belakang yang mempunyai sudut penglihatan lebar. Dan jika perlu juga, anda boleh letakkan pelekat seperti ini di bahagian hadapan. Dan amalkan tabiat memandang ke arah belakang kenderaan anda sebelum meninggalkan kenderaan. Ketelitian kita menjamin keselamatan anak kita. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan telah pun kita menonton tadi apakah cara yang boleh kita cara untuk kita selamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap dalam kereta. Dan kini dalam segmen ini kita akan tahu bagaimana pula kalau kita dah selamatkan, apakah pertolongan cemas yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Kerana kita tahu jurang masa yang kita ada itu adalah sangat singkat dan sangat orang kata penting untuk kita apa yang perlu kita lakukan dalam detik yang cukup getir itu. Kalau boleh kita ingin bersama dengan tetamu saya hari ini, saya ingin perkenalkan Dr. Sharifah Nur Insyirah Saifuddin Shah, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Terima kasih, Sofia. Terima kasih meluangkan masa. Baik, Doktor, kita difahamkan sebenarnya ada beberapa situasi tahu. Sama ada anak itu terperangkap dalam keadaan yang enjinnya tertutup, mungkin dia kena heat stroke ataupun sesak nafas. Dan kalau kenderaan tu masih hidup, enjin hidup, penghawa dingin masih digunakan dan sebagainya, mungkin ada keracunan. Jadi apakah sebenarnya sekiranya kita dah menyelamatkan anak tersebut, vital signs atau perkara pertama yang kita perlu lihat pada anak tersebut, Doktor? Okey. Sebenarnya heat stroke ni lebih banyak berlaku di negara luar yang ada orang kata 4 musim yang lebih panas, tapi tak bermaksud tak boleh berlaku di Malaysia. Kebanyakannya yang berlaku di Malaysia adalah bila kanak-kanak tu berada di tempat yang sempit, confined space pada suatu jangka masa yang agak lama dan juga suhu yang sangat tinggi. Okey. Jadi dia akan ada kesukaran bernafas dan sebagainya lah, berpeluh, panas, kulit akan menjadi merah, sesak nafas dan sebagainya. Okey. So kita terbagi kepada dua. Kita ada heat exhaustion dan juga heat stroke lah. Okey. Heat exhaustion tu bila suhu badan tu kurang daripada 40 darjah. Tapi kanak-kanak tu masih sedar. Tapi dia tak bermaya, dia lemah, tak larat dan sebagainya lah. Macam dia akan macam hallucinating macam tu. Tapi kalau heat stroke ialah bila temperature ataupun suhu badan lebih daripada 40 darjah Celsius dan kanak-kanak tu mungkin boleh sawan dan pingsan lah. Itu antara beza di antara dua. Jadi meremang bulu roma saya mendengar dan membayangkan sebenarnya sangat sukar bagi kanak-kanak tu kan. Jadi okey, Doktor, kalau boleh kongsikan sekiranya kita dah mampu menyelamatkan kanak-kanak tu, apa yang kita akan lakukan? Apa boleh dilakukan? Okey. Boleh kita buka? Boleh. Yang kita paling tunjukkan antara demo sebenarnya yang boleh kita lakukan sekiranya kita dapat mampu mengeluarkan anak tersebut dari kenderaan itu. Langkah pertama adalah kita kena lihatlah sama ada betul ya, Doktor, sama ada dia sedar diri atau tidak. Ya, betul. Kita kena panggil dulu. Kita kena panggil tengok dia sedar ke tak. Nak tengok conscious level dia macam mana. Conscious level. Baik. Yang paling penting tak boleh panik. Kita tak boleh panik. Kita kena minta bantuan. Kita kena minta bantuan. Jangan sesekali kita kendalikan situasi kecemasan ni seorang diri lah. Baik. Okey, yang paling penting kita bawa kanak-kanak tu keluar. Jangan panik. Betul. Jangan panik. Keluar dulu. Bawa keluar. Kena ke tempat yang orang kata selamat.
Itu yang paling penting, out of danger zone. Selamat yang teduh, bukan di tengah panas lah. Okey. So mungkin kita boleh cari bawah bumbung ataupun di bawah pokok dan sebagainya lah. Okey, so kita bawa keluar bayi tu ataupun kanak-kanak tu, mungkin ni kita alas lah sebagainya. Di kawasan yang luas, Kawasan yang luas, betul. boleh bernafas lah. Betul. Dan orang ramai tak boleh berkumpul. Ramai-ramai. So kita bagi space juga, okey. So kita contohnya macam kita letakkan bayi tu di bawah lah kan? Baik. Okey. Yang pertama sekali kita kena longgarkan segala baju ataupun kalau dia pakai stokin, kalau pakai topi dan sebagainya, buka tali pinggang everything lah. Kita bebaskan dia daripada baju dan sebagainya. So kita buka lah kan. Apa yang menghalang dia daripada bernafas, Betul. sesak dan sebagainya kita Kena buka ya. Ya. Itu kena buka juga. Susah. So kita expose badan kanak-kanak atau bayi tersebut lah. Okey. Mula-mula kita tanya dia sama dia sedar dengan situasi itu atau tidak lah. Lepas tu, Kalau dia boleh bertutur. Betul. Kalau dia boleh bertutur, masih sedar, ada nadi, itu tanda yang bagus. Okey. That's one of vital sign yang tadi Sofia cakap kan. Okey. Dia masih sedar dan dia ada nadi, nadi. itu bagus ya. Dia ada beberapa situasi, sama ada kanak-kanak tu sedar, bernafas, ada nadi, kita boleh tunggu bantuan ambulans sampai. Baik. Okey, ada juga kadang-kadang kanak-kanak tu pingsan tapi dia masih mempunyai nadi tapi tidak bernafas. Jadi kalau itu berlaku, kita kena bagi mouth to mouth resuscitation lah. Baik. Okey, mulut ke mulut. Di mana kita letakkan mulut kita di atas bayi atau kanak-kanak tersebut lah. Kita bagi bantuan pernafasan 2 kali hembusan. Okey. Hembusan tu kita kena bagi sampai kita nampak chest rise. Maksudnya dada dia naik. Maksudnya kita tahu paru-paru tu mengembang. Baik. Maksudnya itu efektif lah. Okey. Kita bagi 2 kali dan kita check balik sama dia bernafas ke tidak. Okey. Ada juga situasi di mana kita bayi atau kanak-kanak tu tidak bernafas dan tidak mempunyai nadi. Okey, itu yang kita kena bagi CPR lah. Baik doktor, bercakap berkenaan CPR ni, bukan semua berani melakukan. Walaupun Betul. kita mempunyai ilmu, kita mungkin dah menonton di YouTube dan sebagainya kan. Tapi tahap confidence kita, keyakinan kita untuk melakukan CPR kat seorang bayi kecil yang mungkin tidak sedar diri. Macam mana tu doktor? Apakah yang boleh nasihatkan? Ini soalan yang bagus Sofia sebab sebenarnya bila kita dah call ambulance 999, kita ada direct line yang akan sambungkan kepada on-call center yang mana dia boleh direct kita untuk buat step by step apa yang kita perlu buat. Mungkin ramai yang tak tahu tentang berkenaan itu. Ada pakar bahagian resuscitation ni yang akan bagi tahu step by step apa yang kita perlu buat. Di mana kita perlu letakkan tangan kita, berapa banyak pressure yang kita perlu bagi pada bayi tersebut dan sebagainya sementara menunggu ambulans sampai. Okay. Sekiranya kita menghubungi nombor tersebut, step by step betul akan diberikan dia akan cara berikan. untuk kita sama melakukan. macam yang saya terangkan tadi. Baik. Dalam situasi di mana kalau kita memang betul takutlah kita nak lakukan sebarang prosedur ataupun CPR dan sebagainya, adakah okey untuk kita menghubungi ambulans terus? Kerana kita faham jurang masa untuk menyelamatkan yang sangat pendek, doktor. Alright, betul. Ada daripada saya lah, ada 2 cara kita boleh kendalikan benda ni. Sama ada kalau kita ada kenderaan dan kita tahu hospital di mana, kita boleh bawa terus. Okey, tapi kalau kanak-kanak tu tidak mempunyai nadi, okey, memang tak sedar, kita kena terus buat CPR di tempat tersebut. Tak boleh tunggu. CPR is a very critical thing. Kena terus buat. Okey, sementara menunggu ambulans sampai. Saya nak tambah sikit Sofia tadi. Sebenarnya lepas kita dah buka, kita dah expose baby tu, kita kena buat cooling therapy. Cooling therapy? Yes, cooling therapy tu di mana kita letak sapukan air, ambil towel basah, letak di bawah ketiak, di sebelah kangkang. Kalau ada ais, boleh dapatkan ais, kita boleh letak ais, kita boleh buka kipas, kita boleh buka aircon, kita expose baby, kita turunkan suhu badan dia. Itu yang paling penting. Baik, doktor. Kita faham itu untuk situasi kanak-kanak yang tidak sedar. Betul. Sekiranya kanak-kanak itu macam sedar tak sedar dalam keadaan hallucination macam doktor sebutkan tadi, apa yang boleh kita lakukan? Okey, yang pertama macam saya cakap, turunkan suhu badan, kita boleh bagi dia air. Kalau kanak-kanak tu sedar, kita bagi air tapi bukan caffeinated drink ataupun carbonated drink, kita bagi air lah, air mineral water dan sebagainya. Kita bagi dia minum. Okey, tapi kalau kanak-kanak tak sedar, kita elakkan daripada bagi apa-apa sebab kita takut choking. Okey. Tak ada masalah kalau kita bagi air dan sebagainya, tak ada masalah. As long as dia sedar lah. Ada satu lagi situasi, mungkin bila keadaan terlampau panas, kanak-kanak tu boleh menghadapi sawan. Okey, bila sawan tu berlaku, kita kena handle sawan tu dulu. Apa yang banyak maybe parents tak tahu, dapat sawan, kita kena pusingkan bayi tu atau kanak-kanak tu to one side. Okey, kiri atau kanan lah, dalam keadaan macam ni. Ini untuk sawan ya? Untuk sawan, ya. Kita bengkokkan dia macam tu, mengiringkan dia. Ya, okay. Satu lagi Sofia, banyak orang cakap mungkin kena masukkan sudu dalam mulut atau masukkan barang. Sebenarnya itu tak boleh buat sebenarnya. Baik. Itu akan boleh menyebabkan choking, tercekik. Lagi bahaya. So, so apa kita buat bila kita dah mengiringkan dalam keadaan macam ni, automatically segala air liur apa-apa semua akan keluar. Jadi takkan termasuk dalam paru-paru lah. Jadi akan selamat lah. Kita risau choking di situ. Kita choking di situ. Okay. Bila dalam keadaan macam ni, kita dah buat posisi macam ni, kita kena tunggu sampai sawan tu reda. Baru kita
kita terus buat cooling therapy tadilah. Okey, Yang kita buka sapukan baju, air, sapukan air dan sebagainya. Baik doktor, ada soalan dari penerbit. Dia bertanyakan sebenarnya, sekiranya ibu bapa itu dah jumpa anak dia, mungkin dalam keadaan sedar tak sedar tapi dibawa balik ke rumah terus. Okey. Boleh tak? Saya untuk dari pandangan saya sendiri tak boleh. Walaupun nampak anak tu macam okey, tak ada masalah, tapi mungkin setelah seberapa lama dalam kereta tu mungkin ada intoxication dan sebagainya. Jadi bagus kita terus bawa ke hospital sebab selalunya dia akan berlaku dehidrasi di mana peluh akan keluar dengan banyak, akan kekurangan air, garam pun akan kurang. Jadi kita kena bawa ke hospital terus di mana kita akan masukkan line, masukkan air dan kita akan hydrate balik kanak-kanak tersebut. Doktor, ada tak posisi ataupun perkara yang tak boleh kita lakukan sekiranya mungkin bayi lah. Okay, bayi mungkin tak tahu bertutur, kalau dia dalam keadaan sawan pun mungkin kita tak tahu dan sebagainya. Betul tak doktor? Jadi apa yang boleh kita sepatutnya tak boleh kita lakukan? Mungkin ada terdapat perkara yang perlu kita elakkan lah. Kadang-kadang sebagai parents tak tahu kan, yang selalu yang saya nampak yang masukkan sesuatu ke dalam mulut untuk elakkan sawan, itu memang salah. Okay? Itu memang kita tak boleh lakukan lah, masukkan sudu dan sebagainya. Itu boleh membuatkan tercekik lah. Dan kemudian ada parents yang mungkin takut nak CPR anak. Okey, betul. Bila kita nak CPR baby ataupun kanak-kanak, dia bukan macam orang dewasa lah. Tekanan dia tu tak sekuat macam orang dewasa. Dia hanya 1/3. 1/3 daripada tekanan orang dewasa lah. Orang dewasa mungkin 3 hingga 5 cm, tapi untuk kanak-kanak 1/3 saja tekanan. Sejujurnya bercakap berkenaan dengan tekanan ni, saya pun risau doktor. Sebab kita tak berpengalaman. Dan bayi ni kita tahu sangat-sangat fragile. Kita risau kalau kita merosakkan ataupun terdapat kecederaan dalaman kan. Jadi sebaik-baiknya kita hubungi 999 tadi, dapatkan setiap perkara yang boleh dilakukan dari masa ke semasa ketika menyelamatkan anak tersebut. Doktor, apa yang kita ingin tahu jugalah dalam keadaan jurang masa untuk menyelamatkan itu. Betul. Berapa minit sebenarnya kita ada? Sama ada bayi ataupun kanak-kanak yang mungkin umur 3-4 tahun. Macam saya beritahu Sofia tadi, kalau masih bernafas, masih ada nadi, itu bagus, sign yang bagus, makin sedar. Masih sedar maksud saya. Tapi kalau dia tidak bernafas, itu yang kita terus kena initiate bagi pernafasan, bantuan pernafasan. Tetapi kalau tak bernafas dan tidak mempunyai nadi, memang kita kena terus bagi CPR lah. Yang kena bagi tangan nada. Mungkin saya boleh tunjukkan sedikit macam mana lah. Untuk bayi yang bawah daripada setahun, mungkin 6 bulan dan sebagainya. Kita boleh nampak CPR itu puting kan, payudara, nipple line dia. Kita kena pegang slightly bawah lah, di sternum kita panggil. Dan ni kita support bayi tu dan kita bagi tekanan 1/3 daripada doktor ni dalam keadaan macam ni ataupun di lantai? Di lantai lah ni sebab di lantai. Lantai lebih. Yang mana keadaan yang selesa lah. Kita kembali ke lantai lah. Baik, lantai. Bagi okey, boleh. Dalam keadaan yang selesa, kita dah expose bayi tu kan. Sebenarnya. Okey, kita boleh letakkan jari kita di sini. Okey, kita support bayi tu dan kita bagi tekanan 30 kali. 30 kali. Ya, betul. Dah bagi 30 kali dan kita boleh bagi mouth to mouth 2 kali yang efektif. Maksudnya ada kita nampak dia punya dada tu naik turun. Okey, kalau masih tidak respon, kita sambung lagi. Kita kena sambung sampai bantuan sampai. Untuk peringatan semua ini untuk bagi yang terlatih sahaja. Doktor pastinya seorang profesional. Jadi kalau anda tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai sebarang pengalaman sebelum ini, kita tidak syorkan. Betul. Mungkin kita boleh panggil orang mana yang tahu. Kadang-kadang passerby mungkin ada nurse, doktor dan sebagainya lah. Baik. Dapatkan bantuan yang sebaik-baiknya daripada orang ramai dahulu. Jangan buat perkara ini seorang-seorang. Betul tak, doktor? Memang kita kena minta bantuan. Beli air, yang panggil ambulans dan sebagainya lah. Akhir sekali, doktor, apa yang nak disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada semua ibu bapa yang pastinya kita betul-betul risau, kita nak perkara ini berlaku. Tapi sekiranya berlaku, doktor, apa yang nak dihasilkan? Alright, sebenarnya perkara ini memang nampak macam mustahil untuk berlaku. Tapi dia masih boleh berlaku. Mungkin kadang-kadang kita kena bagi support juga kepada ibu bapa yang dah melalui benda ni, support dari segi mentally dan juga emotionally jugalah, sebab mereka pun mengalami tekanan juga. Dan pada ibu bapa di luar sana, mungkin kita boleh sentiasa mengingatkan diri sendiri macam mana and kita kena ambil tahu cara untuk CPR dan sebagainya, sebab ini satu general knowledge orang cakap. So kalau kita tahu, mungkin kita boleh membantu anak orang lain atau maybe anak kita sendiri kalau berlaku macam itulah. Banyak kursus yang ada ya. Yang penting we have to educate public, kita kena belajar lah. We have to educate the public. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sharifah Nur Insyirah Saifuddin Shah, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sangat bagus pengisian. Terima kasih sekali, Doktor. Terima kasih, Sofia. Dan menjadi satu peringatan kepada kita semua untuk kita tidak lalai, tapi sekiranya kita boleh membantu, kita boleh mengetahui apa yang boleh dilakukan. Bagi segmen seterusnya, kita akan bersama dengan Fazli Fuad untuk perkongsian Malaysia Kita Wow, inspirasi kita. Silakan, Fazli.
Sofia, ya, okey, betul apa yang Sofia katakan tadi. Kita sebenarnya bukan nak menjual barangan, kan? Okey, kita tahu bahawa kalau anda ingin mencari peralatan, contohnya kalau si ibu-ibu lah kan, nak cari periuk, nak cari kipas angin, apa-apa saja barangan anda dapatkan di CJ Wow Shop. Tapi sebelum itu, kalau sebelum ini kalau anda beli barangan dekat CJ Wow Shop mungkin anda dapat diskaun. Harga barangan pun kita tahu murah kan. Tapi yang istimewanya pada hari ini kita ada satu kempen yang dinamakan Malaysia Kita Wow, Inspirasi Kita. Jadi untuk memperkatakan tentang perkara tersebut, kita bersama dengan pengacaranya Nadia Hasna. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mana Barang-barang. Mana jual Bukan hari ini, bukan hari ni. hari ini. Baiklah, jadi sempena dengan hari kemerdekaan kita yang ke-63 tahun ini, nanti CJ Wow Shop melancarkan kempen dinamakan Malaysia Kita Wow, Inspirasi Kita yang akan bermula daripada 29 Ogos hinggalah 31 Ogos. Jadi kita Hari Merdeka, kita nak shopping juga. Yang menariknya seperti yang biasa kita lakukan, CJ Wow Shop sentiasa memberikan harga yang terbaik dan juga orang kata hadiah percuma yang banyak. Tapi kali ini kita berikan lagi, kita bawakan barisan artis yang cukup popular untuk menginspirasikan kita. Sebab apa? Bukan apa, kita ni kita suka tengok artis-artis punya lifestyle. Jadi kita nak tahu macam mana gaya hidup mereka dan apakah pengalaman mereka. Jadi di antara barisan artis yang kami bawakan kepada anda, kita ada Datuk Jalaluddin Hassan. Lepas tu kita ada Datin Nur Kartini dan juga anaknya Nia Lofa. Ada juga. Ada juga. Ramai sangat barisan artis yang akan sharekan pengalaman dan juga secara tidak langsung menjual kepada anda. Jadi sebab itulah jangan lupa untuk saksikan kami di CJ Wow Shop 29 hingga 31 Ogos jam 8.30 pagi dan juga 9.30 pagi di TV9. Ya, itulah dia antara selebriti yang ada dekat situ. Nampak tak? Ada Didi Alias juga, Ellie Mazlin ada juga. Dan tahukah anda bahawa artis tersebut memang membeli peralatan mereka ni dekat CJ Wow Shop juga. Betul. Kan? Okey, selain daripada kita ada artis-artis, kita ada jualan yang murah, kita ada barangan-barangan percuma tu. Kita tahu kadang-kadang orang yang nak membeli barangan dekat CJ Wow Shop tu, barangan yang macam mana yang dijual pada hari berkenaan. Okey, baik. Masa kita punya kempen Malaysia Kita Wow, Inspirasi Kita nanti, macam-macam tawaran, macam-macam produk yang kami jualkan kepada anda. Yang pentingnya, ini di antara produk kegemaran ramai yang mampu untuk melengkapkan keperluan harian anda di rumah. Antaranya kita ada barangan elektrik untuk dapur, untuk dekat rumah kita ada vacuum, kita ada pressure cooker, kita ada orang kata produk kecantikan dan sebagainya. Jadi memang sangat-sangat rugi kalau anda melepaskan peluang ini. Kalau sebelum ini, kadang mereka ni nak dapatkan barangan-barangan. Contohlah kan, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang menjual lah. Contohnya kalau nak beli kipas angin, mereka pergi kedai elektrik. Kan? Tapi sekarang ni tak perlu susah. Tak payah susah. Tak payah susah. Duduk kat depan rumah, depan rumah pula. Duduk kat depan TV. Betul. Dah boleh order Betul. pesan. Sama ada nak telefon ataupun boleh saja beli dekat aplikasi kami CJ Wow Shop. Yang bestnya, nak ada cerita sikit lah. Kalau beli kat aplikasi kami CJ Wow Shop, dapat lagi 5% wang cashback. Dan menariknya, membeli bersama kami di CJ Wow Shop adalah boleh dapat orang kata penghantaran percuma. Sebab macam tadi you cakap lah, kalau sebelum ni nak pergi beli kipas dan sebagainya, kena beratur, pakai face mask, kena tembak kepala dan sebagainya kan, untuk ambil temperature. Jadi memang leceh benda-benda tu. Sebab itulah untungnya membeli bersama dengan kami di CJ Wow Shop. Kalau contoh kata kalau mereka dah menonton siaran CJ Wow Shop waktu ketika itu, mereka dah telefon, mereka dah pesan apa yang mereka nak. Penghantaran tu berapa lama ambil masa tu? Penghantaran tak lama pun. Dalam 5 hari ke 7 hari macam tu. Tapi macam tadi kami bagi tahu kepada anda. Setiap hari memang kami ada CJ Wow Shop di TV9. Anda pun dah selalu saksikan. Tapi kali ini yang menariknya tentang kempen kami sempena dengan Hari Merdeka ni. Selain daripada kami membariskan barisan artis yang cukup famous dekat Malaysia untuk kongsi pengalaman, untuk orang kata kongsi cerita bersama dengan anda. Kami bawakan kepada anda harga penjimatan. Kita ni akak, tiba-tiba berniaga pula dekat sini. Kita akak makcik ni kalau nak beli barang, kita nak yang berkualiti satu. Dan yang paling penting sekali, kalau tak nak suami kita marah, kita tak nak bazirkan duit dia. Jadi penjimatan duit poket suami kita, duit kita juga. Jadi kami ni sebenarnya bukan saja menjual, tapi nak membantu untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan anda di rumah. Itulah pentingnya. Dan sudah pastinya barangan-barangan yang dijual di CJ Wow Shop semuanya berkualiti. Yang mana barangan-barangan elektrik semuanya ada cop sirim. Dan kita ada perbandingan dan sebagainya. Kalau
Kalau anda mungkin lupa, anda boleh saksikan CJ Wow Shop kerana dekat sana pelbagai barangan yang mereka jual. Dan untuk edisi khas ini, untuk yang sempena kemerdekaan ini, barangan-barangan sekali lagi, mungkin ada yang baru menonton, barangan apa yang dijual pada hari berkenaan. Okey, sekali lagi sempena dengan Hari Kemerdekaan, kempen Malaysia Kita Wow Inspirasi Kita yang akan dijalankan daripada tarikh 29 Ogos sehingga 31 Ogos, jam 8.30 pagi dan juga 9.30 pagi di TV9. Kami bawakan kepada anda barangan di antara barangan yang terkenal dan juga barangan favourite ramai. Antaranya seperti barangan elektrik di dapur, kita ada vacuum, kita ada pressure cooker, barangan kecantikan, barangan minuman dan sebagainya. Banyaklah yang akan melengkapkan keperluan kita di rumah. Jadi, yang ruginya kalau anda tak saksikan kami pada hari ini, anda lepas peluang untuk dengar ataupun dengar cerita daripada artis-artis kita yang famous-famous. Antaranya yang kita ada dekat sini, Datuk Jalaluddin Hassan, kita ada anak beranak Nialofa dan juga Datin Nur Kartini, kita ada Ellie Mazlin dan ramai lagi barisan artis yang akan berkongsi. Kita bukan apa kan, secara jujurnya kita buka Instagram, kita buka Facebook, kita tengok lifestyle artis-artis ni, bestnya jadi macam ni. Macam mana nak jadi macam ni ya? Jadi ini masanya untuk mereka berkongsi pengalaman. Jadi secara tidak langsung kita terinspirasi oleh mereka. Betul. Kalau anda nak jadi sebahagian daripada artis berkenaan kan, boleh juga. Rasa macam artis lagi tu. Macam artis juga, nak feeling artis kan. Belilah barangan dekat CJ Wow Shop. Okey Nadia, macam mana yang mana mungkin mereka nak dapatkan barangan tersebut ataupun silalah bagi promosi untuk mereka, silalah untuk menyaksikan CJ Wow Shop 29 hingga 31 Ogos nanti. Baik, jadi sekali lagi kepada anda sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan kita yang ke-63 tahun Malaysia Merdeka ni, kami di CJ Wow Shop melancarkan kempen Malaysia Kita Wow Inspirasi Kita. Seperti tadi yang saya beritahu, kami akan bermula pada tarikh 29 Ogos sehingga 31 Ogos, jam 8.30 pagi dan juga 9.30 pagi di TV9. Yang menariknya, memang kami akan berikan penjimatan yang banyak kerana harga yang kami tawarkan kepada anda cukup berbaloi. Banyak lagi hadiah percuma yang kami akan berikan dan yang paling menarik, yang paling special lagi, kita bariskan kepada anda selebriti-selebriti Malaysia yang cukup famous untuk berkongsi mereka punya lifestyle. Jadi sekali lagi, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sentiasa support, yang sentiasa menyaksikan dan juga membeli bersama dengan kami di CJ Wow Shop. Teruskan membeli. Jangan lupa dating kita ni. Date kita nak dating kejap lagi ni 29 hingga 31 Ogos. Okey? Okey, baik. Terima kasih Nadia Hasnan. Okey. Jadi kepada anda semua jangan lupa 29 hingga 31 Ogos nanti untuk anda bersama-sama untuk kita sertai kempen Malaysia Kita Wow Inspirasi Kita. Bukan saja barangan yang dijual terlalu murah, ya, anda juga akan dapat barangan percuma. 63 tahun mereka mungkin akan dapat 63 hadiah. Sama-sama kita nantikan nanti. Baik, terima kasih Nadia. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Kai Bahar. Kita berhenti berehat seketika. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada baiknya, di akhirnya sempurna. Di dalam mataku sembunyi pilumu, di tiap langkahku
kau terhanyut dalam gelap gelita. Sesungguhnya kita akan bersama. Sembunyi pilumu, tersirat kasih rindu. Sambutlah tanganku di dalam mekarku. Sembunyi pilumu di tiap langkahku, tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Kai Bahar. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Kenapa ni makin handsome? Handsome ke Soalan makin... tu susah nak jawab sebenarnya, Patrick. Jadi saya tengok kan memang rajin posing handsome dekat Instagram. Pose handsome, rasanya lama tak upload gambar tu. Tapi rambut dah panjang sikit ah. Memang ada hajat nak simpan rambut lah. Oh, dah jat. Nak simpan insya-Allah. Tengoklah kalau tak elok kita potong. Panjang sampai mana? Macam Sofia. Tak, itu lain. Dia panjang sikit. Tapi perkara tersebut dipersetujui oleh Kai Bahar Empire tak? Ada sesetengah yang tak setuju sebenarnya. Tapi insya-Allah saya try je dulu. And then kalau tak elok kita buang. Tak apa, okey. Yang penting sesekala kan nak perubahan. Okey, macam mana Kai Bahar 2020? Sebab kita kan diuji dengan COVID-19, banyak perancangan. Jadi macam mana? Gelombang, populariti dan sebagainya? Ya. Seperti mana kita tahu, bukan sahaja saya, malah semua seluruh dunia kata mengalami situasi yang sama. Ya. Jadi apapun, apabila kita dalam situasi ini, kita perlu lebih kreatif lah untuk orang kata nak teruskan kerja kita seperti biasa tapi dengan cara yang berbeza. Macam saya masa PKP tu kerja juga tapi dekat rumah. Ada macam rekod lagu, buat video semua sendiri dan lebih kreatif lah. Kan kita nak menghasilkan lagu ni mengambil masa, betul tak? Kita tak tahulah pasal Fetri laju buat lagu tapi bagi orang lain kan agak ambil masa. Jadi kita nak faham masa PKP sampai ke PKPP dan sebagainya, adakah proses untuk mencari ilham itu sukar bagi Kai? Bagi Kai lebih senang sikit lah bila lebih masa dekat rumah. And then baring-baring kan. Tak stres duduk rumah terperuk macam tu. Stres juga sebenarnya. Tapi kita ubah kepada stres tu untuk mencari sesuatu benda yang barulah. Kita godik-godik sikit lah kat rumah apa yang tak boleh buat. Dan sebelum ni kita try buat something new. Macam saya sendiri, banyak lagu yang saya cipta tapi saya simpan. Saya simpan dulu untuk orang kata untuk stok-stok di mana nak ada stok ada stok banyak untuk stok-stok cari idea kita boleh top up sikit kan tuan. Macam mana boleh tampilnya Durja ni? Okey, Durja ni sebenarnya patut dilancarkan ketika konsert yang sebelum ni ke ataupun memang ni tiba-tiba ada hasil? Tak juga. Tak juga. So memang ditetapkan pada 21 hari bulan yang lepas yang telah dikeluarkan di Jux. Dan lagu Durja ni kerjasama saya bersama dengan Iki dan juga Omake. Dan super producer dia adalah Jux dan juga Abang Faizal Tahir. Durja ni mungkin kita boleh simpulkan macam hubungan jarak jauh, ya, percintaan jarak jauh. Ya, Durja dia mahu tu sedih sebenarnya. Dia bermuram Durja, dia macam confused lah, dia macam memain perasaan sikit. Lain tak dengan Luluh? Luluh ada lagi sedih. Luluh lagi sedih? Ini dia sedih tak sedih macam seperti Luluh. Air mata? Air mata pun kalau boleh semua sedih lagu saya. Satu, dua, tiga je yang ceria-ceria kan? Satu, dua, tiga ceria sikit. Okey, baik. Saya nak tanya, Kai Bahar bila nak keluarkan single tradisional? Tradisional kan? Mungkin Abang Fitri boleh buat. Nampak tak kan, kena boleh buat bersih kan? nak akan datang. Memang impian saya jugalah untuk ada sebuah single tradisional. InsyaAllah jika ada lagu dan rezeki saya dapat, why not saya akan untuk keluarkan single. Itulah apa ni ramai memuji Kai Bahar sekarang itulah. Kaca keterampilannya, perlainan. Bila rasa tiba-tiba ada datang feel nak ubah ni? Tengah bercinta kan? Bukan? Tak ada lah. Wow. Tak, disebabkan single lah. Tak ada lah. Bukan sebab lagu ni biasa je. sebab Kai, bukan bukan lagu Durja ni sebab hubungan antara Kai dan seseorang. Tidak. Semua lagu saya ni saya just buat untuk hiburan je. Okey. Pasti?
Adalah sikit dah kisah hidup kan. Mesti ada lah. Bukannya saya saja. Tak cuba Pendengar pun sama. untuk apa? Kan boleh main gitar kan? Boleh tak mungkin lepas ni, maksud saya ada perancangan ke untuk produce sendiri, susun muzik sendiri? InsyaAllah, impian saya juga tu. Dan kita seseluar sebab sekarang pun saya dekat rumah semasa PKP tu pun banyak idea yang saya dapat. And then banyak benda yang saya belajar. Jadi sikit-sikit lah saya ada beli barang-barang sikit untuk saya punya mini studio. Dan insyaAllah impian saya juga lah untuk jadi seorang komposer dan producer. Nak try buat sendiri saya punya sentuhan saya macam mana lagu tu jadi. Ada tanyalah, pada ketika ni kalau Kai boleh fikirkan seseorang untuk membuatkan kolaborasi yang terbaru lah, kiranya kan, yang akan datang, siapa artis yang terlintas di minda? Terlintas Zina Zain? Itu belum dapat lagi saya. Belum dapat lagi. Impian saya sangat besar tu untuk dengan Kak Zana kan. Dan insya-Allah saya adalah ini antara kan sampai tu komen rakan-rakan Facebook kita di apa yang mereka komen ni? Mereka komen tentang Jom. Ada yang menanti sejak pagi tadi ya, tak Ni dia, sabar nak not tunggu bayar-bayar. konsert. Nampak tak? Dia kata tak sabar dah tunggu konsert Kai. tak sabar tunggu. Disember ke? InsyaAllah Disember kot. Saya tak sure lagi. Tak ada lagi. Okey, tak apa. Belum ada keputusan lagi. Ini dia semua cakap kemas dia Kai makin handsome, Kai makin handsome. Oh, semuanya cakap Kai makin handsome. Saya rasa macam sebapai ni. Ke sebab Kai makin matang? Bagi matang, tak tahulah macam mana. Usia Kai berapa tahun ni? Saya usia 26. 26. Muda lagi. Kai, secara jujurnya saya lihat antara penyanyi yang ada kat Malaysia ini, mohon vokal yang bagus salah seorangnya Kai lah. Kemelayuannya kan. Apa mungkin rahsia yang Kai mungkin boleh kongsikan? Sebab kadang-kadang seseorang penyanyi ni dia mempunyai tips untuk vokalnya mantap kan, untuk nada yang tinggi pun bagaimana caranya. Kai amalkan apa, pemakanan ke atau bagaimana? Itu faktor-faktor utama jugalah bagi Kai. Jadi terima kasih sebab cakap social media semua kan. Okey. So bagi Kai banyak belajar sebenarnya. Saya suka tengok YouTube, suka tengok orang nyanyi semua kan. Bila saya dengar suara saya sendiri, and then banyak kekurangan dan saya rasa saya nak perbaiki apa yang kurang tu, saya tengok orang lain nyanyi, cara teknik betul macam tu lah. Semua orang boleh nyanyi sebenarnya. Di Kai adapt lah ya. Masuk kelas vokal lah kan, paling penting Kita ucapkan all the best kepada Kai. Masya-Allah. Kita tengok banyak lagi artwork lepas ni lah. Hasil besar lagi lepas ni. Lepas ni nak nyanyi lagi ke? Lepas ni ada lagi. Lagu apa? Lulu? Lulu. Oh, Itu lagu paling sedih. Okey. Tapi kalau boleh Kai nangis. Wih, nangis. Cuba nak nangis. Oi, jangan. Okey, terima kasih bersama kami sepanjang hari ini. Kita jumpa lagi esok dengan pelbagai pengisian. Pastikan anda kekal alert selalu dan jangan lupa berkenaan dengan keselamatan anak kita. Ya, jangan lupa untuk anda saksikan Malaysia Hari ini pada esok hari. Assalamualaikum. Bye. Kai Bahar, Lulu. Sudah puas aku menangis lagi. Kau hadirkan mendung awan yang kelam, namun ku kan tetap bisa bertahan. Secebis kasih yang telah kau beri, kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini.
Najis kasih yang telah kau beri, kan ku simpan dalam memori indah, tapi semuanya telah berakhir. Aku tersungkur menunduk meraung, dan tiada siapa bisa merasakan sakitnya hati ini. Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan